Okey, kita masuk ke bab yang ke-8 tingkatan 2. Okey. Tajuk bab yang ke-8 okey. Kebangkitan. Apa dia? Kebangkitan apa? Kebangkitan semangat kebangsaan untuk apa? Mangkat tu maksudnya apa? Mengangkat martabat bangsa. Okey. Ada berlaku kesilapan ejaan dalam visual ni ya. Okey, untuk mengangkat martabat bangsa. Okey. Dalam bab yang ketujuh kita telah lihat penentangan terhadap kedatangan Inggeris. Betul, kita telah lihat Antanom, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Rentap, Syarif Masahur, Yam Tuan Anta, Datuk Bahaman dan sebagainya. Betul? Okey, yang itu adalah reaksi spontan atau penentangan peringkat awal dalam sejarah kita, di mana kita lihat kebanyakan pemimpin-pemimpin ataupun pejuang-pejuang waktu itu telah tergugur ketika dalam penentangan kebanyakan. Okey, kalau yang hidup, Haji Abdul Rahman Limbong pula telah dibuang negeri ke Mekah. Okey, maksudnya perjuangan itu semuanya gagal, tetapi telah meletakkan benih-benih nasionalisme yang bakal akan diperjuangkan oleh generasi yang akan datang. Okey, kematian ataupun tamatnya penentangan tersebut tidak memberhentikan penentangan dalam menuntut kemerdekaan di tanah Melayu. Boleh faham? Perjuangan diteruskan, tetapi kali ini dalam bentuk yang lebih teratur, lebih berorganisasi dan mempunyai matlamat yang lebih kukuh. Kalau kita lihat penentangan peringkat awal, perjuangan dipelopori oleh golongan bangsawan, betul? Dan mereka berjuang sebab mereka hilang hak pungut cukai, hilang hak mengadili. Okey, mereka berjuang. Perjuangan mereka lebih bersifat kedaerahan. Okey. Tetapi selepas tu akan wujudlah satu keadaan di mana kita panggil semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme ni lebih menyeluruh. Okey, dipelopori oleh golongan-golongan yang berpendidikan, berpelajaran dari kalangan rakyat-rakyat biasa yang cuba berjuang untuk mengubah nasib bangsa mereka. Bagaimana perjuangan bukan bererti hanya sekadar untuk menghalau orang putih, tetapi perjuangan ini lebih kepada memajukan anak bangsa. Boleh faham? Jadi mereka cuba berjuang untuk mendapatkan peluang pendidikan yang lebih. Mereka cuba berjuang untuk mendapatkan peluang ekonomi. Dan perjuangan yang terakhir barulah perjuangan untuk berkerajaan sendiri. Boleh faham? Jadi perjuangan ini adalah satu proses yang panjang. Kamu jangan fikir kalau sebut nasionalisme itu hanya untuk kemerdekaan. Okey? Faham atau tidak? Jadi, perjuangan atau nasionalisme orang Melayu ketika itu boleh dipecahkan kepada 3 tahap. Tahap yang pertama, agama. Tahap yang kedua, sosio-ekonomi. Dan tahap yang ketiga adalah berkaitan dengan politik. Dalam tahap politik, barulah pejuang-pejuang atau nasionalis menuntut kemerdekaan. Iaitu mereka kata, kami boleh uruskan negara kami sendiri dan British tolong keluar. Boleh faham? Tahap agama pula lebih kepada cuba mengubah atau mengembalikan orang Melayu ataupun orang Islam kepada ajaran agama Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Boleh faham?
Okey, tahap yang kedua, tahap ekonomi pula, mereka berjuang untuk supaya orang Melayu maju dalam bidang ekonomi sebab waktu ini kedudukan ekonomi mereka jauh ketinggalan berbanding dengan kaum pendatang daripada China dan India. Okey, ekonomi mula dikuasai oleh kaum Cina menyebabkan wujud beberapa orang pemimpin tempatan cuba memberi kesedaran jangan ketinggalan dari soal atau aspek ekonomi. Ini adalah perjuangan dia. Boleh faham para pelajar? Jadi itulah yang kita akan lihat sebab mengangkat martabat bangsa. Mengangkat martabat bangsa bukan dah merdeka, martabat itu akan terangkat. Perlu pergi ke satu tahap di mana mempunyai peluang pendidikan, banyak yang berpelajaran, ekonomi pun baik, hidup mewah dan sebagainya. Betul? Hari ini kamu hidup mewah atau tidak? Ada yang kata mewah, ada yang kata sederhana. Ada tak tahap sampai kemiskinan yang teruk? Ada tak? Bukan segelintir, jarang, dah sedikit, betul? Kalau ada pun mungkin sebab dia tidak mendapatkan bantuan daripada institusi-institusi yang sepatutnya. Kamu ada masalah datang sekolah tak? Ada masalah? Duduk di asrama, betul? Makan minum 3 kali sehari ditanggung, betul? Dapat beasiswa lagi, betul? Beg buku semua percuma, betul? Semua peluang dah ada. Cuma soalnya kamu nak menggunakan peluang tersebut dalam memajukan diri kamu atau kamu nak terus kekal malas dan mencari alasan terpulang pada diri kamu. Faham? Jelas? Okey. Jadi kita lihat semangat kebangsaan dibangkitkan oleh golongan intelektual. Golongan intelektual, bila sebut golongan intelektual ni dia merujuk kepada siapa? Golongan intelektual merujuk kepada golongan yang berpendidikan. Boleh faham? Intelektual ialah golongan yang berpendidikan. Bagaimana mereka cuba bangkitkan semangat kebangsaan? Melalui akhbar, melalui majalah dan penulisan kreatif novel-novel. Perjuangan semakin berkesan melalui pertubuhan untuk perjuangan hak dan kepentingan bangsa. Kemudiannya mereka pergi ke satu tahap iaitu pertubuhan, wujud kesatuan-kesatuan yang mempunyai fungsi dan matlamat. Kalau dahulu tak ada, pembesar memberontak, pengikut dia yang setia akan berjuang bersama dengan pembesar sampai gugur, betul? Kali ini tidak, mereka ada pertubuhan, ada matlamat, ada target yang hendak dicapai, ada keahlian dan sebagainya. Boleh faham? Lebih berorganisasi dan tidak lagi tertumpu kepada satu-satu daerah seperti Lenggong, tak ada, Perak, bersifat kebangsaan, atau Tanah Melayu, atau Semalaya dan sebagainya. Boleh faham? Okey. Seterusnya kita lihat dalam bab ini apa yang kita akan belajar. Ada 6 topik yang kamu akan belajar sebelum kita tamatkan bab yang ke-8 bagi tingkatan 2 sebelum kamu masuk ke tingkatan 3. Yang pertama, maksud semangat kebangsaan. Sebut semangat kebangsaan, semangat kebangsaan, itu jangan kamu tahu. Boleh kamu menghayati tak? Boleh tak kamu menghayati? Dia macam, nama apa? Arif. Nama? Nama kamu? Atika. Tanya Arif. Dia sebut Atika cantik. Atika cantik. Itu je. Kenapa kamu suka dia? Dia cantik. Lepas katakan cantik, kamu mengorat dan dapatlah berjaya, dapat ada peluang. Ada, dia kata ada. Okey. Dah dapat. Lepas tu setiap hari dia kikis duit kamu. Setiap hari membebel. Setiap hari torture kamu.
kebebasan kamu hilang dan sebagainya. Salah siapa? Sebab tidak menghayati apa yang kamu nak. Tengok saja tak ni. Macam tu juga. Kamu semangat kebangsaan tu. Semangat kebangsaan. Setia pada negara tu. Setia. Setia pada halang biraswa boleh. Tak boleh, betul? Dia kena ada maksud yang kamu perlu faham. Semangat kebangsaan itu apa dia. Boleh faham? Kalau kamu tak faham maksud semangat kebangsaan, tak guna kamu belajar bab ini. Boleh faham? Okey? Sebab tu dalam tingkatan 1, kamu belajar apakah itu sejarah. Sebab kalau nak belajar sejarah, kamu kena faham apa itu sejarah. Kalau kamu tak faham apa itu sejarah, bagi kamu sejarah adalah peristiwa lampau yang lepas yang penting. Itu saja kamu akan jawab, betul? Kamu tak akan dapatkan sebarang iktibar daripada sejarah tersebut. Okey? Jadi, kita lihat dalam 8.1, maksud semangat kebangsaan. 8.2 pula, kita akan lihat perkembangan negara luar yang memberi inspirasi perjuangan. Inspirasi itu akan datang daripada mana-mana. Boleh faham? Mungkin dari dalam, mungkin dari luar. Katakan, kamu nak berjaya dalam hidup. Mungkin kamu lihat abang-abang kamu dalam keluarga kamu sudah semua masuk ke universiti, kamu anak paling bongsu, kalau tak masuk malu, betul? Ada 5 orang, 4 orang dah masuk, kamu yang kelima tak masuk. Tekanan hebat, betul? Untuk kamu terus. Kadang-kadang inspirasi itu boleh datang daripada boyfriend kamu, orang luar. Dia dah masuk universiti, kalau saya tak masuk, dia akan tinggalkan saya. Betul? Sebab tu kamu terpaksa belajar, betul? Betul. Tengok dia kata betul. Jadi semangat itu boleh datang dari dalam dan juga luar. Jadi kita akan lihat dalam kes semangat kebangsaan ini, bagaimana perkembangan negara luar, negara-negara jiran dan negara-negara sebenua dengan kita mempengaruhi perjuangan nasionalisme pemimpin tempatan di tanah Melayu. Yang ketiga, kita akan lihat gerakan Islam yang mencetuskan kesedaran kebangsaan. Apa itu gerakan Islam? Gerakan pembaharuan. Islah di sini bermaksud pembaharuan. Okey. 8.4, kita akan lihat intelektual mematangkan perjuangan. Okey, kalau masuk darjah 1, kamu akan argue dengan kawan. Kamu akan kata saya suka Ultraman. Kamu pula akan kata saya suka Superman. Kamu gaduh sebab tu, betul? Ada tak sampai tingkatan 1 masih sembang tentang Ultraman dan Superman? Sekarang kamu akan sembang tentang motor pula. Motor ni lagi power, motor tu lagi power, betul? Sebab masa pendidikan akan mematangkan kamu. Boleh faham? Semakin tinggi ilmu kamu, semakin berlainan cara kamu akan fikir. Boleh faham? Sebab tu, pelajar lulusan universiti yang profesor dan dato dan sebagainya, ada tak dia mau lepak di kedai kopi ataupun di kedai burger? Takkan, cara mereka dah lain. Betul? 10-20 tahun lagi cikgu nak tengok di mana cara kamu. Kalau masih lagi sedang berada di dalam Facebook dengan akaun nak jual ubat slim, lepas tu tudung dengan pakaian itu je kat sembang, lepas tu kat mana makan ubat mana boleh kurus, itu je fokus kamu, dah tahulah mentaliti kamu kat mana dah. Boleh faham? Faham? Okey. Seterusnya, 8.5, perjuangan nasionalisme melalui mata pena. Bagaimana kamu nak juangkan? Kamu ada idea, kamu dah matang, kamu tengok mereka ni dah mundur, kamu tengok mereka ni dah tak betul. Kamu nak sampaikan idea kamu bagaimana? Mesti ada media, betul? Bagaimana? Penulisan. Kamu tulis, orang lain baca tulisan kamu.
dia akan dapat mesej tersebut. Dan ada kemungkinan semangat dia pun akan bertambah. Boleh faham? Seterusnya, kesepakatan menjamin keutuhan perjuangan. Perjuangan, kalau berdiri seorang-seorang kamu pergi lawan, habis jahanam, tergugur dengan cepat. Tapi bila kamu dalam satu kumpulan yang besar, kamu buat satu tuntutan, suara akan bertambah kuat dan orang musuh pun akan bertambah takut. Boleh faham? Inilah yang kita akan lihat di sepanjang bab yang ke-8. Boleh ikut para pelajar? Dah bersedia untuk masuk ke topik 8.1? Okey, kita lihat 8.1. Maksud semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan juga kita panggil sebagai nasionalisme. Nasional adalah kebangsaan. Isma ialah semangat, bukan cikgu Isma. Boleh faham? Bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Maksudnya, perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Faham? Pelajar perempuan yang ada di situ, ada perasaan cinta? Juga tak ada. Taat setia ada tak? Ada. Untuk apa? Boyfriend. Untuk mak ayah je dia taat setia. Boyfriend siap. Betul? Tengok angguk lagi betul. Okey. Cikgu suka kejujuran dan keikhlasan kamu. Okey. Jadi bila cinta dan taat setia tu ada, kamu boleh kata saya cinta dan taat setia pada kamu. Cinta dan taat setia pada kamu, lepas tu curang. Boleh tak? Dia, perasaan itu bukan daripada perkataan. Mesti keluar daripada tindakan. Betul? Jadi, bila wujud perasaan cinta dan taat setia kepada negara, kamu akan biarkan seorang penjajah asing datang menjajah negara kamu, kamu akan biarkan tak? Kamu takkan biarkan. Kamu akan cuba membebaskan tanah air daripada cengkaman kuasa asing. Tindakan kamu membebaskan daripada cengkaman kuasa asing, Umi, kamu duk cinta dengan dia ke? Habis? Tindakan kamu untuk berjuang membebaskan tanah air ini hanya akan wujud kalau kamu ada perasaan cinta dan setia akan tanah air. Faham? Katakan Atira nak kahwin dengan Fauzi. Ada tak Fauzi? Tak ada. Contoh, dia nak kahwin dengan Fauzi. Arif pula relax je, pergi minum, makan dan sebagainya. Tapi dia kata dia cinta dan taat setia kepada Atira. Boleh tak? Orang percaya tak? Sebab tak ada tindakan. Betul? Perkataan saja tak cukup. Tapi kalau dia nak kahwin dengan Fauzi, Arif pula sedih, menangis. Akan tak? Akan? Akan atau tidak? Sedihnya cikgu dengar. Okey. Kalau ada sikap atau perasaan sedemikian, bolehlah kita percaya sikit, betul? Macam tu lah. Sebelah Atira nama apa? Azlin? Fazlin. Semangat berjuang menebus maruah bangsa. Sebab ada perasaan cinta dan taat setia, kamu akan berjuang untuk menebus maruah bangsa. Dan semangat inilah yang mendorong kita berjuang membebaskan membebaskan negara daripada British untuk membentuk negara merdeka dan berdaulat. Okey. Merdeka dan berdaulat. Berdaulat itu satu perkataan yang sangat
penting. Faham? Okey. Seterusnya kita lihat 8.2. Perkembangan negara luar yang memberi inspirasi perjuangan. Perkembangan negara luar yang memberi inspirasi perjuangan. Apa yang berlaku di negara luar yang turut memberi inspirasi? Macam kamu tengok Facebook, orang tangkap gambar macam ni, letak dengan pipi kembung macam dia, macam sembelit dan sebagainya. Kamu pun ada inspirasi, cantik gambar ni, kamu pun nak letak, betul? Betul? Habis semua gambar-gambar pipi kembung dalam Facebook. Okey. Jadi apa yang berlaku? Awal kurun ke-20 berlaku gerakan kesedaran kebangsaan di Turki. Kurun ke-20 maksudnya tahun 1900 awal lah. Di mana? Di Turki, Mesir, Jepun, China, Filipina, India dan Indonesia. Jadi, pemimpin-pemimpin di negara-negara ini memang berjuang bersungguh-sungguh. Okey. Perkembangan ini memberi inspirasi kepada penduduk tanah Melayu untuk menentang penjajahan British. Jadi apa yang berlaku di situ memberi satu semangat kepada kamu untuk menentang penjajah British. Okey. Yang pertama, gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Berlaku akhir kurun ke-19, iaitu 18 dan sebagainya. 1890 ke atas. Kebangkitan disebabkan kuasa-kuasa barat memecah belahkan dan menguasai Empire Islam Turki Uthmaniyah. Okey. Untuk pengetahuan kamu, Turki Uthmaniyah merupakan sistem khalifah terakhir dalam sejarah Islam atau dunia Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, ketua negara Islam kita kenal sebagai khalifah, betul? Khalifah ada, yang pertama ialah Khalifah Al-Rashidin, ada 4 orang, Abu Bakar Al-Siddiq, lagi Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abu Talib. Selepas tu kerajaan Bani Abbasiyah, Umayyah dan khalifah yang terakhir ialah Khalifah Turki Uthmaniyah. Jadi tanah Melayu juga merupakan sebuah negara Islam, betul? Jadi apa jua yang berlaku di Turki dah tentu mempengaruhi kamu di sini, betul? Kamu baru-baru ni marah sebab apa yang berlaku di Mesir, betul? Kamu tengok Facebook, semuanya kutu Mesir, betul? Apa yang berlaku di Palestin mempengaruhi di tanah Melayu, betul? Macam tu juga waktu tu di Turki. Jadi perkembangan di Turki sudah tentu akan diikuti di tanah Melayu. Pengaruh barat di Turki mencetuskan gerakan Pan-Islamism, iaitu gerakan untuk menyatukan seluruh umat Islam dan menentang penjajahan barat. Jadi, satu gerakan di Turki bermula yang kita panggil sebagai Pan-Islam, di mana pejuang-pejuangnya cuba menyatukan seluruh negara Islam di dunia di bawah Khalifah Turki Uthmaniyah. Boleh faham? Jadi di tanah Melayu pun ada pemimpin, terutamanya ada seorang pemimpin di negeri Kelantan, cuba berjuang membebaskan negeri itu daripada cengkaman Siam dan menggabungkan Kelantan dengan Patani dan meletakkan di bawah kedaulatan Sultan Turki. Boleh faham? Ada inspirasi.
Gerakan ini mempengaruhi dan menyatukan umat Islam di negara-negara Timur Tengah, India dan Asia Tenggara, termasuk Tanah Melayu untuk menentang kuasa asing. Jadi mereka pun berjuanglah membebaskan Tanah Melayu, halau British untuk meletakkan Tanah Melayu di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Boleh faham para pelajar? Bagus kalau boleh faham. Kita teruskan. Ini faktor yang pertama dari mana? Gerakan kebangkitan Islam di Timur Tengah. Lepas tu, gerakan pemulihan Islam Mesir. Bagaimana pula apa yang berlaku di Mesir mempengaruhi Tanah Melayu? Bagaimana? Sebab dari dulu sampai ke hari ini, pelajar Malaysia atau Tanah Melayu yang ingin mendalami Islam ataupun melanjutkan pelajaran dalam bidang Islam biasanya akan pergi belajar di sebuah universiti yang termasyhur. Apa nama universiti itu sebuah? Universiti Al-Azhar. Sampai hari ini, betul? Jadi, penuntut-penuntut ini sedang berada di Mesir. Mereka sedang melihat perkembangan yang sedang berlaku di Mesir. Dan mereka lihat persamaan apa yang berlaku di Mesir juga sedang berlaku di Tanah Melayu. Boleh faham? Bila habis pengajian, bila mereka datang ke Tanah Melayu, mereka bukan sekadar nak mencari kerja dan buat duit. Tak. Mereka cuba berjuang untuk membetulkan keadaan-keadaan yang tak betul di Tanah Melayu. Boleh faham? Mereka bawa ideologi perjuangan daripada Mesir ke Tanah Melayu. Boleh faham? Okey, kita lihat uraian dia. Gerakan ini turut mempengaruhi kebangkitan semangat kebangsaan di Tanah Melayu. Tahun 1882, Mesir dijajah oleh British dan telah mencetuskan gerakan Islam. Okey, Mesir ni dijajah oleh British dan menyebabkan apa? Tercetusnya gerakan Islam. Apa tu gerakan Islam? Gerakan Islam ialah gerakan pemulihan Islam. Okey. Gerakan ini dipelopori oleh dua orang, iaitu Syed Jamaluddin Al-Afghani dan juga Sheikh Muhammad Abduh. Okey. Apa yang mereka perjuangkan? Gerakan ini menyeru orang Islam berpegang kepada ajaran Islam sebenar berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dan juga menyeru umat Islam supaya bersatu menentang penjajah barat di negara Islam. Boleh faham? Jadi siapa yang perjuangkan? Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Dua orang ni. Jangan lupa dua orang ni. Okey. Jadi pelajar-pelajar Tanah Melayu yang sedang berada di sini kagum. Boleh faham tak? Kagum dengan perjuangan mereka. Mereka lihat di Tanah Melayu pun sudah berlaku penyelewengan. Orang Melayu pun sudah meninggalkan ajaran Islam yang sebenar. Mereka ikut cakap ulama kampung melalui ceramah. Sebab tu bila mereka datang memperjuangkan gerakan ini, membawa idea ini masuk ke Tanah Melayu, apa yang akan berlaku? Akan wujud pergaduhan di antara dua kaum yang kita panggil, satu kaum tua, ulama yang asal, dan pelajar-pelajar ini yang baru masuk bawa ideologi baru ni kita panggil sebagai kaum muda. Boleh faham? Yang ini kita akan belajar kemudian. Okey? Pengaruh gerakan ini disebarkan ke Tanah Melayu oleh pelajar yang menuntut di Mesir setelah kembali ke tanah air. Ini adalah gerakan pemulihan Islam di Mesir. Seterusnya kita lihat faktor yang seterusnya, Perang Rusia-Jepun tahun 1905. Okey. Yang ini sangat penting. Bila sebut saja ada pertandingan debat
Kamu pun beria nak masuk. Tengok-tengok kamu akan lawan siapa? Pelajar MRSM. Kamu akan fikir apa? Takut, automatik. Bella confirm kalah, betul? Sebab otak kamu, mindset kamu dah fix bahawa pelajar MRSM memang hebat-hebat. Pandai belaka, betul? Betul? Bila datang sukan, pelajar MRSM pula akan takut dengan kamu. Betul? Mungkin betul. Sebab apa? Sebab kamu memang confirm tak pernah masuk kelas untuk belajar. Kerja kamu lari saja. Okey. Main sukan yang tu saja. Tapi disiplin kurang. Tak boleh pergi mana pun, betul. Tapi biasanya pelajar sekolah harian biasa pun hebat juga dalam sukan. Bila ada debat bahasa Inggeris, contohnya kamu akan lawan dengan seorang Mat Saleh. Kamu nak lawan tak? Kenapa takkan? Itu bahasa ibunda dia. Sebab tu confirm kalah. Isi kamu yang pandai. Ilmu kamu yang tinggi. Tapi kamu dah ada mentaliti bahawa Mat Saleh memang hebat. Betul? Betul? Tapi keadaan yang sama juga berlaku dahulu. Orang-orang Asia ni pandang tinggi dengan orang-orang Barat. Boleh faham? Orang Barat ni terlalu unggul, mereka pandai, mereka bijak, mereka ada senjata yang hebat, kita tak boleh kalahkan. Itu dah ada tanggapan macam tu, dah ada berakar umbi. Boleh faham? Dah berakar umbi sampai kuat sangat. Tiba-tiba sebuah kuasa Asia bernama Jepun. Jepun orang Asia, betul? Pendek-pendek lagi. Boleh kalahkan orang Eropah, Rusia, dalam perang Rusia-Jepun tahun 1905. Bila Jepun dapat kalahkan Rusia, semuanya mula berfikir, rupa-rupanya orang Eropah ni taklah pandai mana. Rupa-rupanya orang Eropah ni taklah hebat mana. Tak mustahil kita nak kalahkan orang Eropah sebab Jepun pernah kalahkan. Boleh faham? Wujud satu tangkapan. Jadi mereka fikir macam mana Jepun boleh kalahkan sebab Jepun kuasai teknologi, Jepun kuasai perindustrian, Jepun ada disiplin. Jadi pejuang-pejuang nasionalis ini cuba bawa benda-benda ini dalam yang ni. Cuba memajukan pendidikan, menyuruh supaya kita belajar, menimba ilmu supaya kita boleh berhadapan dengan kuasa-kuasa Eropah, dan kuasa Eropah tak sehebat mana pun, kita masih boleh kalahkan mereka. Ini tanggapan yang wujud apabila Jepun mengalahkan Rusia. Boleh faham? Sebab tu perang Rusia-Jepun, iaitu perkembangan di luar, di Rusia-Jepun tu, mempengaruhi nasionalisme di tanah Melayu. Pertama kali dalam sejarah moden sebuah negara Asia berjaya mengalahkan kuasa Eropah. Habis. Sebuah fikiran habis. Boleh faham? Untuk pengetahuan kamu, dalam perang Amerika Syarikat Vietnam pun, Vietnam yang menang, Amerika Syarikat kalah. Boleh faham? Okey. Jadi tak mustahil kalau kamu tahu strategi, kamu ada kelengkapan dan semangat yang diperlukan. Boleh faham? Eropah tak sehebat mana pun. Okey. Kejayaan ini menyemarakkan semangat negara-negara Asia lain untuk menentang penjajahan Barat. Dapat para pelajar? Dapat tak? Terima kasih kalau dapat. Kita teruskan kepada gerakan kesedaran kebangsaan di China, faktor luaran yang seterusnya. Pertama kita lihat Turki, kedua kita lihat Mesir, ketiga kita lihat Jepun, betul? Perang Jepun-Rusia. Yang keempat kita lihat gerakan kesedaran kebangsaan China. Tahun 1911 berlaku revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Okey, Dr. Sun Yat-sen ini ialah seorang reformis yang menggulingkan atau menumbangkan kerajaan beraja bernama Manchu, ataupun kita panggil dinasti Manchu.
Okey, dan menubuhkan sebuah negara Republik China. Okey, jadi keadaan ini membangkitkan kesedaran rakyat tanah Melayu untuk menentang British. Sebabnya, dinasti Manchu ni dikuasai oleh Inggeris, kuasa-kuasa Eropah. Dinasti Manchu ni satu dinasti yang cukup lemah. Tetapi Dr. Sun Yat-sen berjaya menentang dan menamatkan sampai hari ini negara China tak ada raja dan dikenali sebagai republik. Bila sebut republik, negara itu tak ada raja. Kamu kena ingat. Okey. Jadi yang ni juga memberi satu semangat kepada penduduk atau pemimpin di tanah Melayu untuk berjuang menentang Inggeris ataupun British. Yang seterusnya, gerakan kesedaran kebangsaan di Filipina, negara-negara jiran. Apa yang berlaku semua ni mempengaruhi kamu, betul? Kawan kamu penagih dada, jiran kamu penagih dada, abang sulung kamu penagih dada, dan tentu kamu pun nak isap dada, betul? Pengaruh. Ada tak? Diam pula semua. Seterusnya, Josie Rizal di Filipina. Sebab Filipina merupakan negara jiran kita, negara serantau kita Asia Tenggara. Perjuangkan rakyat Filipina menentang penjajah Spanyol. Beliau menubuhkan Liga Filipina untuk memajukan orang Filipina dan menuntut Spanyol memberi layanan adil kepada rakyat. Dia tubuhkan persatuan yang dipanggil Liga Filipina. Jadi pemimpin-pemimpin nasionalis tempatan di tanah Melayu juga ambil apa-apa yang dirasakan wajar. Wujudlah kesatuan-kesatuan yang ada matlamat dalam perjuangan mereka. Okey. Dulu tak, ambil senjata pergi lawan, kalah. Betul? Kali ini semuanya lebih berorganisasi dan teratur. Seterusnya, Gerakan Kesedaran Kebangsaan India. Gerakan ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Tujuan untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Perjuangan Mahatma Gandhi memberi inspirasi kepada pejuang nasionalis seperti Ibrahim Yaakob. Sebab perjuangan Mahatma Gandhi ini tidak berdasarkan kekerasan. Dia tak ambil senjata. Tetapi waktu yang sama dengan cara tidak bekerjasama dengan Inggeris. Okey. Jadi inilah beberapa faktor. Cikgu bagi tahu faktor-faktor yang ada. Pemimpin ini ambil faktor ni, pemimpin tu ambil faktor tertentu. Boleh faham? Bukannya semua ambil semua faktor. Kamu akan lihat banyak perjuangan kita sebelum kita mencapai kemerdekaan. Seterusnya, Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia. Jadi Indonesia ni memang dah rapat dengan kita, betul? Jiran saja. Betul tak? Ramai yang hari ini dengar lagu Indon. Betul? Dengar lagu Indon, tengok movie Indon semua, betul? Ikut cara gaya rambut dia orang, ada tak? Ada yang kahwin dengan Indon pun ada, betul? Ada. Okey. Sebabnya perkembangan di Indonesia rapat dengan kita, sebabnya ialah satu, bahasa yang sama, rumpun yang sama, dan agama yang sama. Okey. Jadi perkembangan ataupun kerakrapan itu memang lebih rapat. Sampai ada pada satu tahap perjuangan Indonesia, nasionalis di Indonesia dengan di tanah Melayu beraspirasikan nak menyatukan Indonesia dan tanah Melayu menjadi Melayu Raya. Boleh faham? Perjuangan dia ke arah itu. Soekarno menubuhkan Parti Nasionalis Indonesia untuk membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda. Indonesia dijajah oleh Belanda. Okey. Tahu ayam Belanda? Belanda tu apa dia? Negara yang dikenali dengan nama apa? Ayam. Cerdik dia. Holland.
Kalau kamu tengok World Cup akan ada nama negara bernama Holland, betul? Okay, World Cup seterusnya bila? Tahun depan lah. Habislah kamu tak belajar, betul? Time World Cup dia akan terbantuk sekejap, banyak aktiviti. Okay. Gerakan Islam mencetuskan kesedaran kebangsaan kita sambung dalam kelas yang akan datang. Untuk hari ini, setakat ini kita lihat faktor-faktor yang membawa kepada perjuangan semangat kebangsaan di tanah Melayu. Ada sebarang soalan para pelajar? Semuanya berapa faktor? A, B, C, D, E, F, G. Maksudnya ada 7. Macam mana boleh jadi 6?